Okay, sebabkan ramai sangat minta saya buat video pasal NGO dan sebagainya, macam mana pengurusan and management NGO, now is the time for me to tell you. Okay, saya tak nak cerita pasal Nadil Anuri ke, Caprice ke, Abid Liu ke, saya tak nak cerita. Okay, saya nak cerita macam mana the professional way of doing it. Of course, I'm not the best person for you to refer. This is from my understanding and also based on my experience handling NGO. So, kalau nak kata inilah benda yang paling bagus, mungkin tak. Tapi kalau nak jadikan sebagai guideline, yes, mungkin betul. Terima kasih lah. So hari ni saya nak outlinekan sikit apa benda yang saya nak cerita because it's going to be a long video kan. So yang pertama saya nak cerita apa itu NGO dan kenapa ada NGO. What is the role of NGO sebenarnya? Function dia apa? And overview of NGO ni macam mana? And saya nak cerita jugalah macam mana keadaan local NGO yang ada in comparison of overseas punya NGO. And how NGO ni boleh bagi impact kepada society. Dan of course lah, korang mesti nak tahu kan kerja NGO ni macam mana. Last sekali saya akan jawab soalan makcik-makcik bawang. So kalau korang rasa macam tak nak dengar video saya panjang-panjang, so you can click the timestamp and pilih mana-mana soalan yang korang nak dengar. Okay, so apa itu NGO? Non-Government Organisation. So NGO ni adalah badan or institution or organisation, whatever you want to call it, yang independently works with any government. Walaupun they work independently, tapi tak adalah masa diorang tak abide with the law, regulation and rules by the government. Setiap negara dia ada dia punya own institutions, way of handling the NGO and rules and regulation yang dia nak kena ikut. So NGO ni is a non-profit organisation also, kita boleh panggil macam tu, and some rely on volunteers sepenuhnya. Ada juga yang paid dia punya employees untuk bekerja kat dalam NGO. So there are two mains of NGO yang kita nak tahu. One is what we call operational NGO, then second one is advocacy punya NGO. Operational punya NGO ni adalah focus on design and implementation of developments on the project yang diorang nak buat. Kalau advocacy punya NGO pula adalah diorang nak defend or promote specific punya things yang diorang nak advocate kat orang luar sana lah. But it can be both, satu NGO falls under both categories. So generally, macam mana NGO ni dapatkan fund? Melalui membership, private donations, sales of goods and services, ataupun daripada grants, ataupun from the public funds. Semua benda yang saya cakap ni adalah cara macam mana NGO dapat fund. Okay, so kita nak tahulah apa fungsi dan function NGO ni sebenarnya. Okay, so kebanyakan NGO ni diorang act as mediator antara government and also rakyat lah ataupun community. Okay, bila ada case yang mungkin terlepas by the government and NGO ni dia ambil peranan. They plays a significant role sebenarnya in assisting the issue ataupun trying to help the community by using this NGO punya platform because they are non-partisan and most of the NGO work closely with the government untuk implement all the projects yang benefit to the society. Itulah antara benda yang diorang buat. Function NGO ni mostly sama, tetapi ada yang fokus only on local punya issues and ada juga international punya issues and ada untuk fokus kepada dua-duanya. Contoh macam human rights, child rights, women empowerment, animal rights or humanitarian relief, macam kes Palestin kan yang korang suka sangat tu. Itu humanitarian punya relief, okay? And refugees punya crisis, hygiene and sanitation conditions, poverty, orang miskin, asnaf yang memerlukan bantuan waktu COVID ni, itu semua dibuat oleh dan dibantu oleh NGO. Saya rasa kalau tak ada NGO ni mungkin juga susah untuk government untuk dapat bantuan secara cepat dan assistance by this non-partisan punya entity ni dapat memberi maklumat-maklumat yang sangat-sangat terpencil kepada government dan juga untuk bantu orang kat luar sana. Kenapa korang tengok banyak sangat news about bad things, so that's why kita rasa macam bad things. Walhal sebenarnya banyak je. Kalau I can point out every single work yang done by NGO yang kat luar sana memang sangat benda bagus. Tapi biasalah, bila kita nak fokus pada benda tak bagus, of course benda tu akan jadi lagi hangat. But don't worry, saya akan explain as best as I can untuk bagi tahu kat semua what happened dekat Palestin. Okay, stay tuned, okay? So, I want to talk about NGO overview sebenarnya, NGO landscape ni macam mana. Okay, so estimated total number of NGOs ada dekat seluruh dunia ni roughly about 10 million. Tak banyak, banyak gila. 10 million. Yang ramai orang kata tumbuh bak cendawan, memang tumbuh bak cendawan guys. Memang banyak gila NGO yang ada. Orang yang bagi duit kepada NGO ni, orang numbers of people, about
1.4 billion orang yang bagi duit kepada NGO. Itu data 2014 and projected to increase 2.5 billion orang pada tahun 2030. Sebab diorang suka this charity punya work. Sometimes ada orang tak sempat nak buat, they use this kind of platform because why? NGO is a mediator to help those people yang very unfortunate. Contoh macam kita nak tolong orang kat luar negara, tapi yelah, siapa nak pergi sana hantar bantuan dan sebagainya. Contoh macam Palestin, isu Palestin lagi kan. Contoh macam Palestin, macam saya pun takkanlah saya nak pergi sana kan. So kita akan work closely with our implementer yang akan bantu rakyat dekat sana. In India alone, okay, diorang ada 3.3 million NGO. 3.3 million NGO. Lagi teruk keadaan komuniti kat kawasan sesebuah negara itu, lagi banyaklah NGO yang akan ada. Sebab mereka nak solve the problem yang ada kat NGO. Salah. Mereka nak solvekan problem yang ada dekat kawasan tempat ataupun negara diorang. So, ibarat macam setiap 400 orang dekat India ada satu NGO. Banyak Macam kalau kita takkanlah setiap 400 orang ada satu NGO kan. Ngamuk lagi netizen kan. Ataupun setiap taman korang ada satu NGO. Tapi ada juga kan community. Tak apalah, malas nak sembang pasal benda tu. So, rakyat Malaysia ni antara yang top bagi sumbangan kepada this charity punya cause. Kalau ikutkan, Malaysia ni rank number 30 in the world based on the World Giving Index. Kita memang sangat suka bantu orang stranger. That's why kita tak kisah pun nak bantu orang rakyat Palestin. And also kita donate banyak duit kita pada charity. Memang sangat pemurah. Dalam Islam pun ajar untuk kita bagi duit kepada charity. And also kita suka untuk volunteer. Siapa kat sini suka volunteer? Saya rasa ramai orang suka volunteer. Sebab volunteer ni dia express benda yang kita nak buat untuk bantu orang lain. And ramai je orang nak bantu orang kat luar sana. Tadi tu semua overview of what happened dalam landscape NGO punya industri. Now saya nak cakap, tapi jom ikut saya dulu. Okay, so sekarang kita nak cerita pasal local NGO. Kalau bagi saya lah, pendapat saya, maturity local NGO kat Malaysia ni, jangan marah, okay? Tapi masih not up par to standard dengan international punya standard. Memang banyak yang jauh lah. Sebab kita masih lagi baru dalam bidang ni. Tapi banyak sangat orang Malaysia nak bantu. Maksudnya nak bagi tu dari charity and nak donate lah. Sekarang dah ramai orang sangat-sangat support charity works kat Malaysia. Sangat ramai. Saya just tak suka bila mana jadinya isu macam ni, ramai orang takut nak buat charity. Walhal sebenarnya boleh je nak buat charity dengan sangat bagus. Okay? Nanti saya akan ceritakan kenapa buat charity dengan local NGO ni sebenarnya okey je. Tak ada masalah pun. Yang banyak netizen cakap pasal penyelewengan lah apa semua tu, sebenarnya itu VIP punya NGO guys. Like seriously VIP punya NGO. Tapi tunggulah. Habis video ni saya akan explain satu persatu. Jadi semua NGO kena lebih matang dalam nak manage funds and also make sure the fund yang kita dapat tu bagi impact yang lebih besar. Bukan touch and go. Bukan bagi makan kat orang tu dan kita biar dia kenyang. Itu saja. Just nak habiskan fund yang ada. So, bagi saya tak berapa tepat walaupun itu adalah stage yang pertama, tetapi kita perlu ada sustainable punya program yang kita panggil Sustainable Development Goals yang telah di-outlinekan oleh United Nations sendiri. Dan kita dalam My Fund Action memang kita gunakan benda tu. Sebab kita nak make sure benda yang kita bagi tu very sustainable. Okay? Walaupun banyak je improvement yang kita boleh buat. Tapi of course, it's a process where kita semua nak kena belajar. So, kat sini, tepi Jun. Kat sini, saya tunjukkan non-profit life cycle. Memang non-profit life cycle ni kebanyakan Malaysia sebenarnya mungkin kat sini dan mungkin juga kat sini. Okay? Tetapi kebanyakan yang kita cakap macam cendawan tu, mungkin banyaknya kat sini. Mereka masih lagi baru dan tak berapa matured. Nak handle the fund yang kita ada. Okay? Tetapi ada yang di tahap growth dan ada yang sudah tahap maturity dan very international standard. Okay? So ada different level. Sama macam company. Ada company yang bagus, ada company yang tak bagus. Sama je macam NGO pun. Dan benda ni adalah satu benda galakan yang sangat bagus. Sebab lagi banyak NGO, lagi banyaklah orang nak berbaik. Tak ada masalah pun sebenarnya bagi saya. Tetapi dia kena follow the authorities and guideline. That is very important guys. Kena follow authority, rules and regulations by the government yang government dah suruh kita ikut. Dah habis lah. So kita pergi next step pula. Okay?
Sebenarnya ada banyak cara untuk kita ukur impact dan make sure benda tu sustainable. Salah satu benda yang kita guna kat My Financial adalah what we call as ROI. Kalau dalam bisnes kita panggil ROI, return on investment. Tapi macam mana kita nak pastikan return on investment daripada duit yang kita bagi kepada orang tu akan memberi impact yang sangat besar kepada social cost. That is what we call social return on investment. So social return on investment ni panjang lah ceritanya kalau nak cerita, tapi dia outcome based punya measurement tool yang help organisation untuk betul-betul understand and quantify kan whether social impact kita bagi tu betul-betul menjadi ataupun tak. Okay, there are two types of SROI ni. So kita nak evaluate sama ada kita nak buat satu program tu bagus atau tak bagus, ataupun kita nak tunggu habis program tu dan baru kita ada actual outcome of the program. So itu adalah antara benda yang kita boleh check daripada SROI ni. Bayangkan kalau dalam My Financial kita nak gunakan setiap duit yang kita bagi, contoh kalau kita guna RM1, the impact tu boleh pergi kepada RM4, RM5. Okay, kepada orang kat luar sana. Dia punya value tu in terms of social responsibility. Saya bagi contoh. Contoh kalau kita nak bagi makanan kepada orang susah, jadi apa yang kita buat? Kita akan beli kepada peniaga kecil. Jadi peniaga kecil ni akan dapat sustain dia punya bisnes, dalam masa sama akan memberi impact kepada orang yang menerima. So itu adalah SROI yang sangat bagus. Jadi orang yang contribute kepada My Financial sebagai contohnya akan memberikan investment bukan sahaja kepada orang yang memerlukan, tetapi orang yang buat bisnes tu juga. Itu adalah satu impact yang sangat besar kepada ekonomi kita. Dah. Jom balik. Tak ada. Ada satu lagi. Bang, kerja NGO ni macam mana? Ramai sangat tanya soalan macam ni. Okey, kerja NGO sama je, dik. Cik, wah, adik dengan abang pula. Kerja NGO ni sama je macam orang lain. Kalau kerja kat NGO, sama, you akan dibayar juga sebenarnya. Jadi tak adalah bermaksud kerja NGO ni tak dibayar. Mungkin dia punya salary tu a bit low, tak adalah tak dibayar langsung. Jadi kalau ada orang cakap kerja NGO ni tak ada management fees, macam pelik lah. Sebab memang ada. Ada orang yang memang pakai volunteer, tetapi selalunya volunteer ni tak sustainable. Jadi kita hire orang untuk bekerja dalam NGO. Sama je lah macam orang yang kerja kat tempat lain. Tapi problemnya dekat dalam landscape NGO ni, bila mana gaji terlalu rendah, tak ramai orang yang talented ni interested to be part of the team dalam NGO ni. Tapi kalau dalam My Financial, kita cuba make it equally distributed among all members supaya ada yang gaji tinggi, ada yang gaji rendah, ada yang gaji average, bergantung kepada role mereka masing-masing. Kalau role tu expert, dan kita akan bayar gaji tinggi, dan sebaliknya. Okay, tetapi kita cuba to make sure that the cost is as low as possible. Dan itulah antara masalah kenapa banyak tak boleh scale. Macam kalau korang grad kan, kalau korang grad engineer, tak adalah tiba-tiba korang nak pergi kerja dekat some random NGO ataupun pusat zakat. Jarang lah. Melainkan kalau orang tu memang betul-betul ada hati kepada humanitarian punya work, mungkin dia akan kerja dengan NGO. Okay, so stay tune sebab saya nak ceritakan macam percentage dan soalan-soalan yang you guys tanya bila bekerja dekat NGO ni.
So, jom kita jawab soalan-soalan korang, okey? Aduh, susahnya nak duduk. Okey, jom kita jawab soalan-soalan korang, okey? Bolehkah NGO ni ambil fund percentage untuk digunakan kepada management fees? Ya, memang boleh. Saya tak tahu mana dapat idea tentang 30% tu dikenakan sebagai service fee daripada kegunaan NGO. Saya tak pernah nampak dan saya tak tahu source tu daripada mana. Tetapi bagi saya, kalau kita tengok contoh international punya standard, kalau contoh kita ambil UNICEF. UNICEF dia menggunakan setiap RM1 yang dia dapat, dia menggunakan 3 sen. Okey, kalau My Fund Action dulu kita menggunakan setiap RM1 yang kita dapat sebanyak 12 sen kita gunakan untuk admin punya cost. Tetapi alhamdulillah dengan efisiensi yang berlaku, kita hanya menggunakan up till today sebanyak 8 sen. Tapi paling rendah kita pernah gunakan sebanyak 4 sen. Okey, setiap RM1 yang kita dapat. Jadi sebenarnya apa yang nak gunakan 4 sen, 3 sen tak kisahlah, apa yang kita panggil sebagai admin fees. So bila kita dapat duit untuk beli barang, jadi barang tu nak kena hantar kepada penerima. Bro, bagi lah. Apa ya? So contoh macam kalau kita dapat duit untuk beli barang, so barang tu kita akan dapat dan barang ni kita kena bagi kepada sini lah. Mana? Yang ada tu? Kena bagi kepada penerima. Sini masuk, kena ambil gambar. Tak adalah. Kontroversi nanti. Orang mediator tu akan bagi dan akan make sure kan barang tu dihandle dengan sangat baik dan sampai kepada penerima dia terus. Okey. Jadi ada orang cakap lebih baik bagi kepada rumah anak yatim terus, bagi kepada rumah asnaf, rumah orang tua, bagus. Teruskan memberi. Saya tidak pernah halang. Tetapi kita juga nak kena tahu bahawa orang yang manage rumah anak yatim, rumah asnaf, rumah orang tua apa semua kena masih ada lagi pekerja yang mereka nak hire. Jadi sama je akan ada admin fees juga. Ke mana-mana yang kita bagi untuk orang buat charity work, memang dia akan kenakan management punya fees. Bukan kenakan management punya fees lah. Dia akan gunakan. Dia sepatutnya dia tak ada tiba-tiba kita pukul rata untuk semua kegunaan. Contoh, kita tak pukul rata. Setiap duit ni kita akan guna berapa persen. Kita akan make sure kita guna as low as possible supaya kita dapat efisienkan penyampaian barang tu kepada orang susah. Saya tak tahu lah, ada orang cakap Bank Negara Malaysia bagi guna 30%. Saya tak tahu benda tu. Yang saya tahu, dalam Islam, okey, 1/8 daripada golongan orang yang layak menerima zakat ini adalah, salah satunya adalah amil. Okey, iaitu kalau 1/8 bersamaan dengan 12.5%. Bagi orang yang mengelolakan fund ni, mereka layak mengambil 12.5% untuk menghantarkan barang-barang you guys tu pada orang lain. Sama je kalau pusat zakat pun, mereka mengambil 12.5% untuk menghantarkan barang-barang ini kepada orang yang memerlukan. Kalau korang tak faham, korang tanya je kat komen. So dalam Islam memang kita boleh ambil 12.5%. Okay? So jangan get confused. Tetapi kalau dalam faction kita nak kurangkan lah. Tetapi jangan fokuskan kepada penggunaan percentage tu. Tapi fokus kepada berapa banyak impact yang kita boleh bagi kepada beneficiary sebenarnya. Ada satu NGO ni dia panggil Water Charity. Ni overseas punya, very standard, high standard. And dia masih lagi menggunakan 8% daripada total donation yang dia dapat. Charity water. Dia kata charity water. Tak kisahlah apa-apalah nak cakap pun. Tapi itulah, faham lah. Korang Google lah, pergi tengok. Okay? NGO ni perlu ke audit? Kalau kita tengok daripada Registrar of Society, memang perlu audit. Okay? So, semua NGO memang wajib audit. Kalau tak audit, tolonglah pergi audit. Okay? Kalau tak tahu, tolonglah cari orang tahu. Okay? Saya boleh connect. Saya personally boleh connectkan dengan orang yang boleh audit. So, make sure you guys pergi audit. Saya tahu ramai je NGO yang tak boleh audit. Tetapi bukanlah bermaksud NGO ataupun yayasan yang audit clean. You guys jangan ingat macam tu lah. Sebenarnya panjang lah ceritanya. Tetapi orang yang nak scam duit ke, orang yang nak money laundering ke, dia akan menggunakan cara yang paling legal. Walaupun dia audit, ada cara untuk money laundering. Jadi sebenarnya memang kena audit. Okey, tetapi perlu ke audit report ni letakkan kepada public? Okey, sebenarnya tak ada guideline tu yang diletakkan oleh Registrar of Society, tetapi secara asas dan basic fundamental of transparency, you letak je lah. Apa masalahnya kalau you audit, you bagi to the public, and the public can demand also the audit report coming from the NGO. Sebab kebanyakan orang yang ada knowledge je akan faham. Kalau contoh korang tak pernah tengok audit report, korang tak faham lah kan. Tetapi kalau orang yang memang background account,
finance, dia akan faham untuk baca audit report. Bagi saya, sebenarnya audit report is very important, tetapi yang you kena tengok juga adalah report daripada distribution dia, impact dia, apa yang dia buat juga, macam mana dia hantar bantuan tu dan berapa effectiveness yang dia dah buat dengan duit yang diorang dapat. Okey, ada soalan. I faham ada banyak NGO salurkan bantuan dari Malaysia ke Gaza, tapi I nak tahu perlu ke kita pergi sana secara fizikal untuk bantu mereka? To be honest, saya tak berapa faham apa keperluannya. Secara peribadi, saya rasa saya tak ada keperluan untuk pergi ke sana. Cukuplah sekadar saya hantar amanah yang diberikan oleh rakyat Malaysia kepada negara Palestin. Macam saya kata tadi, kalau My Faction setiap RM1 kita akan menggunakan 4 sen kepada 8 sen ataupun 10 sen setiap bulan untuk dapat debt management fees, bergantung pada efisiensi kita. Okey, dan itu digunakan untuk menghantar barang-barang dan sebagainya. Tetapi kalau tak ada kerja yang kita lakukan, contoh macam kes Palestin ni, kita tak ada pun nak hantar barang ke sana ke apa ke, at the moment kita belum. Kita hanya implementer yang orang meletakkan kepercayaan, maka kita hantar 100% kepada Palestin. Berapa kita nak charge management fees kan kalau kita tak buat kerja kat sana? Orang sana yang buat kerja. So, dorang lah yang mungkin perlukan management fees untuk bayar staff dorang, untuk distribute dan sebagainya. Kalau kami dalam My Faction, kami bagi 100% lah kepada Palestin sebab kami tak buat pun benda tu. Jadi, keperluan tak keperluan, bagi saya tak perlulah nak ke sana. Ada orang tanya juga, macam tadi soalan ni sama ya, nak tahu kalau NGO Malaysia dah charge admin fee which is up to 30%. Saya tak tahu mana sentimen ni datang, tetapi charge 30% tu bagi saya too much lah. Charge 30%. Macam you nak charge 30% tu kenapa? Tetapi trust me, ada je NGO yang charge tinggi sangat dan sebagainya. Bukan charge tau, tetapi diorang menggunakan diorang punya sistem tak berapa bagus, efisiensi dia tak berapa bagus, jadi mungkin dia nak bayar staff tu semua mungkin tinggi. Ada yang sampai 70% ke. Saya pernah nampak, okey, tapi saya tak ingat apa dan siapa. Cuma saya suggestkan, saya cadangkan kalau you percaya kepada sebuah organisasi ataupun NGO yang you memang dah trust, so you stick on that. Okay, you memang tahu, diorang pernah engage, diorang pernah bagi tahu, and you suka dia punya report, you suka dia punya kerja, cara kerja, you bagi lah kat situ. I also nak tahu kenapa NGO ambil pakai margin, kenapa tak ambil as gaji and perbelanjaan. Itulah, saya pun tak faham. We don't do margins here. Kalau dia punya tu tinggi, maka overhead dia sama, so percentage tu tetap sama. Tak, percentage tu akan berkurang. Sorry. Sebab overhead tetap sama, tetapi dia punya duit tu banyak. Okay? BNM allow NGO ambil 30% sebagai cost admin. Jadi kat sini orang kata loophole. Orang kata. Dan mungkin juga. Tapi saya tak tahu. Saya tak buat macam tu. Dan saya tak tahu mana statement daripada BNM. Okay? Tapi kalau NGO ni, dia memang akan ikut kriteria dan guideline daripada Registrar of Society. Sebab dia daftar kat situ. Kalau dia daftar dengan SSM, dia akan ikut daripada SSM. Betul juga tu. Kadang-kadang curious berapa range gaji orang kerja NGO ni. Okey, sebenarnya gaji orang NGO ni, okey, janganlah kalau orang kerja NGO ni, korang tengok lah kerja NGO tapi pakai kereta besar-besar, pakai rumah besar-besar, gila ke apa kan? Oh, nak tolong orang ke apa kan? Bagi saya, tak sepatutnya macam tu. Bagi saya lah. Jadi, range gaji NGO ni, kalau macam tu, ada je. Macam tu kalau kat My Fund Action, ada yang kita tak ambil gaji pun. Macam saya kata volunteer, ada yang tak ambil gaji, ada yang ambil gaji, ada yang tak ambil gaji. Tapi kebanyakannya memang ada orang yang manage sebagai management, ada yang tak ambil gaji pun. Tapi ada juga NGO kat luar sana yang dia memang tak jaga amanah. Dia nak cerita tak jaga amanah ni, jangan nak tunggu ada NGO. Kat mana-mana dia takkan jaga amanah. Orang macam ni dia memang parasite pada community. You dah audit ke, you tak audit ke, kalau dia tak nak jaga amanah, walaupun dia audit, dia still takkan jaga amanah. So that's why saya kata, find those platform yang you dah percaya, you dah kenal dan you dah percaya, you tahu betul. Barulah you bagi dekat platform tu. Kenapa saya buat benda ni, kenapa saya buat video ni? Sebab ramai orang dah skeptical. Kenapa nak skeptical sedangkan buat benda baik? Macam saya cerita kat story saya, memang bila orang nak buat benda baik, setan ni suka menyebarkan pemusuhan-pemusuhan di antara kita semua. Jadi kenapa kita nak buat benda yang setan suka? Sebab semua orang pun nak buat baik. Dan lagi bagus kalau semua orang nak buat baik. Okay, hashtag dan tazkirah. Jadi semua orang yang buat NGO, please audit. Okay, audit untuk bagi kat you punya public donor ni, diorang tahu ke mana duit tu pergi. Okay, so that's why orang yang mendengar dan tengok video ni as a public pun, you kena bagi kat tempat yang memang audit lah. Yang memang transparent, bagi tahu. Kalau fishy-fishy ni tak payah lah. Tak kisahlah dia orang ternama ke, dia tak ternama ke, dia tak ada nama ke.
kan, apa-apa sekalipun, kalau tak audit ke, dia tak bagi kerjasama ke untuk bagi tahu nak transparent, kalau dia takut-takut ke, tak payahlah. Apa susah-susah pun, kan? You bagi kepada orang yang you percaya. Okay? Jadi, find those platform and cuba tanya saya, apa lagi yang you nak tahu? Saya bagi tahu semua benda. Yelah, kita bukan nak suruh apa pun kan? And that's how you grow your NGO. Bye-bye.